Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Kita dihadirkan Allah di rumah Allah yang mulia ini, sedangkan keadaan kita banyak dosa, banyak lalai, banyak derhaka sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah hadirkan kita ke rumahnya yang mulia, yang suci. Mudah-mudahan dengan kita masuk ke rumah Allah, kita berhimpun dengan kawan-kawan kita, ahli-ahli ibadat, ahli-ahli ilmu. Allah pandang kita serta, Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat kita, Allah keluarkan kita daripada kancah buruk kita, dapat jadi hamba yang patuh dan takwa kepadanya. Amin, Allahumma amin. Hanya tinggal berapa hari saja lagi kita menyambut bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan kita dah kena hargai betul-betul daripada hari pertamanya. Jangan kita sangka, alah baru hari pertama aku relax lah, nanti kemudian baru on. Jangan. Tanpa kita sedar, sekejap aja nanti dah sampai 27 Ramadan. Sekejap aja dah habis. Sekejap dah habis. Nanti dah habis kita kenang kita apa dah aku buat dalam bulan puasa, apa pahala aku dah isi dalam bulan puasa. Setiap harinya kita kena hitung, ni hari dah berapa juz kita baca, ni hari berapa sembahyang sunat aku buat, ni hari berapa sedekah aku apa. Setiap kalau boleh senarai ibadat dalam Ramadan, bikin kita punya personal checklist lah. Puasa dah memang tutup kita puasa, tarawih kita tarawih. Tentang sedekah, ni hari berapa banyak aku sedekah. Dalam bulan Ramadan berapa kali aku dah beri buka orang buka puasa. Dalam bulan Ramadan berapa jam aku dah iktikaf. Semua kena kira, semua kira. Agak-agaknya kalau Ramadannya dah 15 hari, nanti aku punya iktikaf dah dapat 15 jam ke belum? Kalau belum, ya macam mana, ya? Quran aku dapat 15 juz ke belum? Tak boleh tidak, kita kena mesti naikkan, tingkatkan, biar kita dapat manfaat Ramadan setiap hari. Macam orang pergi Mekah lah. Orang pergi Mekah kan nanti dia Mekahnya 5 hari ke 7 hari. Nanti dia mesti dah kira kau dapat umrah berapa banyak, kau dapat tahu sunat berapa banyak, kan dikira. Orang pergi haji mereka kira tahu, sebab sangat-sangat menghargai setiap detik ya. Begitulah kalau kita berada dalam Ramadan, kena kira. Sebab nanti kalau tidak, dah ujung-ujung Ramadan kita nak kira lain pula, kira kuih hari raya. Dah kuih raya dah berapa jenis masak ke, dah berapa jenis beli. Jadi kita tentang ibadat itu, mau tak mau kita ujung-ujungnya mesti terlalai. Ujung-ujungnya mesti terlalai pasal persiapan hari raya. Tak boleh tidak lah, terus terang cakap, ya. Macam mana kita nak elak pun terkena juga ya. Jadi tentang ibadatnya tu awal-awal kita top up. Jadi kalau merosot pada hujung-hujungnya sepatutnya makin meningkat. Kalau termerosot sekalipun, taklah banyak sangat merosotnya, tak masalah sangat merosotnya. Rugi sekali kalau Ramadan habis tetapi kita tak dapat apa-apa, sayang sekali, ya. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 379, ya. Sampai cerita-cerita seperti yang tersebut di atas, ya. Memang kisah mereka orang salih dan bersahabat, ya. Orang salih bersahabat, kita tengok, ya, dia punya cara-cara sahabat dia tu luar biasa. Sampai kawan dia boleh seluk poket dia, nak ambil apa pun boleh, masuk rumah dia pun boleh, nak makan apa pun boleh, semua begitu, ya. Sampai begitu sekali mereka kalau bersahabat, ya. Kita dah ceritakan tentang Habib Hud bin Umar Al-Attas, macam mana jiran dia Habib Al-Jufri depan rumah dia. Dayah datang, dia masuk rumah dia dulu. Segala buah tangan dia ambil dulu. Itu baru orangnya dihantar sana, begitu, ya. Sampai saking kan mesranya mereka begitu. Kawan-kawan bebas. Rumah dia tu adalah rumah kawan itulah rumah dia. Di antara orang yang buat situasi suasana begini, dia nakkan dapat pahala martabat kawan begini depan zaman kita lah. Ini yang saya cerita, yang saya nampak lah, yang saya tak nampak macam mana saya nak cerita, ya. Habib Umar guru kita tu, ya.
Rumah dia tu dah jadi macam rumah public tau. Siapa nak masuk pun boleh. Kalau dah tengah ada acara, siapa nak masuk toilet mana, masuk bilik tu, ruang perempuan memang tak boleh masuk lah. Sebelah sana rumah family, rumah tamu tu, nak masuk, nak makan berapa banyak, nak ambil, nak duduk mana pun suka hati kau lah. Semua tu tak ada larangan, tak ada apa semua. Tak ada larangan, tak ada apa semua. Sebebas-bebasnya semua begitu. Allah, begitu ya. Dia nakkan martabat begitu. Jadi semua dia boleh layak anggap sebagai sahabat yang rapat. Semua sahabat yang rapat, semua begitu ya. Baik. Cerita-cerita seperti yang tersebut di atas tadi memang ada banyak dan sudah terkenal. Tetapi malangnya perkara serupa itu sudah ditinggalkan oleh manusia. Tak banyak orang masih buat lagi. Sikit saja orang yang suka bersahabat sampai sahabat itu bebas dengan dia. Tak payah berkecil hati dengan sahabat. Tak payah berkecil hati dengan sahabat ya. Dan tidak diamalkan lagi sejak beberapa zaman yang lampau. Kini tiada terdapat lagi persahabatan dan persaudaraan kerana Allah Ta'ala, melainkan nama dan gambarannya semata-mata. Sebenarnya ini anak punya sahabat. Apa? Akhikum fillah. Setakat tulis nama saja. Begitu ya. Uhibbukum fillah. Aku cinta kau kerana Allah. Sikit aja jengkel. Sikit aja merajuk. Begitu ya. Sebab kadang ada nak kawan dengan 1001 macam sebab selain kerana Allah ya, selain kerana Allah. Paling-paling tidak ya, sebab kita nak berkawan dengan orang, sebab kita nak berkenan orang, kau padang dia hamba Allah. Tuhan sayang dia, Nabi sayang dia, kau kena sayang dia, itu cukuplah. Kalau kau tak ada reason, tak ada sebab aku nak mesra dengan dia, nak sayang dia, yang orang kan pandang sama umur ke, sama pekerjaan ke, sama bidang ke, sama minat ke. Paling-paling tidak kalau kita tak tahu apa nak jadikan sebab untuk kita nak mesra dengan dia, kita nak sayang dia, paling tidak kau pandang dia hamba Allah, dia umat Rasulullah, Allah sayang dia, Nabi sayang dia. Itu lebih daripada cukup lah. Ibulah macam adik-beradik kita lah, dia anak bapak kita, anak mak kita. Mak kita, bapak kita sayang dia. Kita kan sayang adik kita otomatik, tak payah nak disuruh, tak payah nak apa. Begitu dengan kita sahabat kita, otomatik kita semua. Pasal dia hamba Allah, Allah sayang dia. Dia umat Nabi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tambahan pula, kau jangan pandang kawan kau setakat pandang. Kau tak tahu amal dia berapa banyak. Di sebalik tu hati dia berapa suci. Kau tak tahu dia punya takwa kepada Allah Ta'ala macam mana. Kau tak tahu dia masuk kubur nanti berapa luas kubur dia. Kubur kau belum tahu. Kau tak tahu yaumil mahsyar mungkin dia boleh beri syafaat kepada orang. Kan harus kawan-kawan kita. Dari sekarang kita dah berkawan dengan dia. Sekarang kita dah berkawan dengan dia ya. Dan kita dah rapat dengan dia. Kita pandang, jangan hanya pandang dianya siapa sekarang. Kena jauhkan jangkauan kita tu terhadap dia tu, kena jauhkan. Harapan kita tu jauhkan. Paling-paling tidak itu menjadi doa. Itu menjadi doa ya. Menjadi doa terhadap sama. Paling-paling tidak ke yaumil akhir kau tak bermusuh dengan dia. Kalau sampai dia memang orang belum tak dapat bersyafaat pun, nanti ditanya, kau pernah jumpa dia 2-3 minit, bagaimana kau dengan dia? Entah, aku tak umpamakan pun dia. Paling tidak dia sahabat aku, 2-3 tahun dengan aku, bersama dengan dia, makan bersama dengan dia, salaman bersama dengan dia. Adalah kita boleh jawab. Kalau sekali memang betul dia orang somebody, kita dapat untungnya. Kalau dia orang nobody sekalipun, jangan sampai antara kita dengan dia nanti jadi isu pada yaumil akhir nanti ya. Cuba ya, jangan rasa pandang orang, pandang nak benci aja. Tak ada betul real good point, tak ada mana kita nak sayang dia. Susah nak sayang orang, susah nak minat orang, susah nak cenderung dengan orang. Nyerandu sekali. Nyerandu, tahu nyerandu? Tak mesra. Tak mesra begitu. Nyerandu sekali. Jangan jadi orang kayak gitu, tak bagus ya. Biar jadi orang yang mesra, mudah mesra dengan orang. Yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Imam Ghazali telah menghuraikan syarat-syarat hak dan kewajipan serta adab tertib persahabatan dengan terperinci dalam kitab-kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin dan Bidayatul Hidayah ya. Sila rujuk di sana kitab-kitab. Satu kita bagus baca kitab ini, dia galak sangat kita untuk baca Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin ini kitab Imam Ghazali besar ya. Menjadi pegangan orang ulama-ulama Hadramaut. Mereka bukan hanya baca kitab dia saja. Segala kitab-kitab yang luar dah ada tu mereka promosi, mereka pakai, guna pakai. Cukup, tak payah kita tulis lain. Kita amalkan daripada kitab ini sudah. Fiqah mereka Tuhfah daripada Mekah, Nihayah dari Mesir.
kitab majmu' dari Syria, Imam Nawawi, semua tu ya. Ihya Ulumuddin daripada Imam Ghazali. Pernah saya dalam Fathul Muqaddam nak menyusun kitab seumpama Ihya Ulumuddin. Dah ready. Tiba-tiba guru dia datang, Syekh Salim Bafadal datang balik daripada Iraq, belajar, tengok aku belajar sama Syekh Abdul Qadir Jalani, bawa Ihya Ulumuddin. Tengok, Masya Allah, cukuplah ini, tak payah aku tulis. Tak payah aku tulis, kita pakai kitab ni. Sampai sekarang mereka masih hidupkan kitab ni. Tidak sedikit ulama-ulama Hadramaut yang hafal Ihya Ulumuddin. Syekh Khamal Khatib tu semua hafal Ihya Ulumuddin mereka ya. Berapa puluh kali khatam Ihya Ulumuddin. Khatam ulang. Baca tuan-tuan sekalian, enak baca Ihya Ulumuddin. Orang Wahhabi benci Ihya Ulumuddin. Dia bilang banyak hadis palsu. Jangan kau cakap begitu. Imam Ghazali ada sumber yang kita tidak ada. Sebab itu ya, itu menunjukkan keistimewaan dia. Ada satu orang, ni Habib Kazim cerita, dia memang bukan fahaman kita. Dan dua orang ni mengajar Ihya Ulumuddin tau. Tapi dia bukan mengajar dengan tulus. Nanti baca, ini salah, ini palsu, ini betul, ini kau tak boleh ikut. Jadi dia tukang komen kitab itu. Khianat dia dengan kitab itu ya. Satu orang daripada fahaman golongan ini jumpa sama seorang Habib, aku nak belajar Ihya Ulumuddin. Jadi dia ingat nanti dia lebih faham, dia lagi banyak, dia boleh cek kesalahannya lah. Habib bilang, boleh kau nak belajar dengan aku, dengan syarat kau baca sendiri dulu 3 kali. Baru kau boleh aku mengajar kau. Okay. Dia ingat, jadi dia boleh bidas, boleh apa lagi lah. Dia baca sekali dan macam dia rasa. Baca 2 kali dah mula fahamnya lain. Baca 3 kali terus dapat futuh. Lepas 3 kali, Habib aku nak belajar yang betul-betul punya Habib. Bagus. Aku nak belajar betul-betul. Aku terus terang sebelum ni niat aku memang tak baik. Sekarang aku nak belajar yang betul-betul ni. Alhamdulillah, syukur begitu ya. Kitab ini ya, kitab mulia sekali, kitab mulia Ihya Ulumuddin. Kesimpulannya, setiap hak dan kewajipan yang pasti anda laksanakan terhadap kaum muslimin, sama ada wajib atau sunnah, maka adalah dituntut anda melaksanakan terhadap teman dan sahabat. Dengan orang muslimin yang awam saja kita kena ada hak mereka, kita kena tunaikan. Ini kan pula dengan teman dan sahabat, lebih lagi. Datang saudara kita dah lepas, saudara mara karabah kita dah lepas. Teman dan sahabat pun kita kena raikan mereka. Mereka ada keistimewaan dalam kehidupan kita ya. Baik. Malah melakukan yang tersebut terhadap mereka adalah lebih utama dan lebih afdal, dan pahalanya pun lebih besar. Dengan orang awam muslimin saja kita jumpa di mana saja kena mesra. Ini kan pula sahabat dan teman kita, sanggup berkorban demi sahabat ya. Zaman perang sahabat, satu orang dapat air tengah perang, kehausan, nak mati pulanya, haus. Tengah dapat air, dengar orang haus, air, serah sama kawannya, sampai kawannya dengar lagi satu pulanya sana, serah sama kawannya. Sempat sama kawannya sampai sana, jadi dah mati. Balikkan serah sama dia, orang yang bawa ni serahkan. Ada orang yang bawakan air. Dia bawakan air, dia dengar orang minta air, dia tunjuk suruh pergi sana dulu. Orang bawa pergi sana, suruh tunjuk lagi satu. Sampai dah kali ketiga orang, sampai sana dah mati. Sampai sana mati, dia bawa orang kedua dah mati, bawa orang pertama pun dah mati. Tiga-tiga mati kehausan untuk sahabatnya. Haus tengah padang pasir, perang, nakkan seteguk air, akhir hayat, akhir minuman pun orang lain dahulu, sahabat dulu. Mereka begitu dengan para sahabat ya, dengan para sahabat begitu mereka sekali. Mereka punya dengan memuliakan, sampaikan sahabat Nabi memuliakan antara satu sama lain. Kalau ada orang datang nak tanya hukum, nak tanya masalah hukum, mereka tak terus jawab. Mereka kata, pulan lagi tahu. Padahal semua sama-sama tahu, sama-sama sahabat kok. Pulan kau tanya, dia lebih faham. Pulan, kok aku pulanya? Dia tanya dia sekarang sampai berapa kali pusing. Akhir kita jawablah. Padahal semuanya sama-sama sahabat, semuanya sama-sama tahu. Tapi dia mengutamakan dia lebihkan dia ya. Tak ada sampai pulanya nak monopoli ke, nak rasa terkedepan dengan para sahabat ke. Ingat ya, kita bersahabat ya. Kadang-kadang kita bersahabat dalam majlis ilmu, kadang-kadang kita bersahabat dalam majlis ilmu, kadang-kadang kita diminta khidmat ya. Umpamanya lah ada Habib nak datang. Contohlah kalau Habib Umar datang kan banyak tenaga khidmatnya. Kau jangan milih tau. Yang orang pilih nak khidmat volunteer yang kat depan aja tukang sambut Habib. Masyaallah, bukan main lagi. Jangan ya. Apa yang musyrif anda, ketuanya tu cakap ya, ustaznya cakap, ikut ya. Belum tentu yang paling depan dengan yang jaga jembatan
Tak nampak pun Habib ni tahu dia jaga tukang jaga jembatan, tukang usherkan kereta masuk. Tak nampak Habib sampai datang sampai balik, cuma nampak kereta je. Belum tahu siapa pahala lebih besar. Asal awak dalam grup, semua dapat bahagiannya masing-masing. Jangan memilih. Kau rasa kalau dengan kau memilih ya, dengan kau rasa memilih, itu ada terselit sifat takabur terhadap kawanmu. Seolah-olah kau lebih afdal daripada kawanmu sampai kau kena depan. Kau tak umpamakan dia. Satu lagi, kau rasa kau boleh dapat berkat dengan depan. Tak semestinya. Patuh, walaupun kau jaga di batasan paling ujung sekali, tak apalah, tak apa, tak menjadi apa. Tak tahu nanti siapa yang terlebih dekat dengan ini alim, siapa lebih dekat dengan ini Habib, kita tak tahu. Bergantung dengan siapa yang terlebih ikhlas, bergantung dengan terlebih ikhlas. Jangan terus dengan kawan kita rebut, kita pintas, kita nak depan. Jangan, kita tak suka orang yang begitu. Kita tak suka nak terima khidmat orang yang begitu ya. Tak bagus sekali. Baik. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Setiap muslim terhadap muslim yang lain mempunyai hak dan kewajipan yang banyak ya. Antara muslim dengan muslim banyak haknya dan tanggungjawabnya ya. Antara muslim dengan muslim ya. Dan telah pun saya bicarakan sebahagian daripadanya di dalam buku kecil saya yang berjudul Risalah Al-Mu'awanah. Bacalah buku itu jika perlu. Baik, mana Nasaih Ibniyah lepas Risalah Al-Mu'awanah. Risalah Mu'awanah tu ringkas lagi. Risalah Mu'awanah ringkas, ini lebih padat lagi. Tapi setengah-setengah bab Risalah Mu'awanah lebih perinci. Bab tafakur, Risalah Mu'awanah lebih perinci. Bab persahabatan, Risalah Mu'awanah lebih terperinci. Bab umum, ini lebih terperinci ya. Ini lebih terperinci ya. Baik. Kalau kitab Adab Suluk Al-Murid, itu di antara kitab lastnya. Mungkin kitab lastnya Imam Haddad ya. Mungkin kitab lastnya itu Imam Haddad punya kitab. Baik. Ni orang buta kok boleh tulis kitab ya. Dan dia bukan tulis kitab, dia syarah je orang tulis tau. Dia tulis kitab memang cara tulis kitab. Nanti nak bab ini semua itu. Dan dia tak ada tulis, dia tak buta, dia tak ada tulis. Tapi semua dalam otak dia. Baru dia bilang bab pertama fasal ini. Nanti bilang refer bab ni akan datang dalam, bermakna dalam otak dia dah ada plan tau. Bab ini kemudian fasal ini kemudian fasal ini. Semua ada plan, macam orang dah ada blueprintnya, tinggal nak printnya saja. Tapi semua dalam otak dia. Kita baca kitab-kitab Habib Abalin macam-macam. Ada kitab Majmu' kalam Imam Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir. Ada kitab kalam Habib Alwi bin Syihab. Itu apa pulanya kalamnya tu? Itu memang kalam. Dalam majlis maulid dia ceramah. Setiap kali dia ceramah, zaman dulu bukan ada rekod gini tau, bukan ada rekod macam gini. Ada juru tulisnya 4-5 orang. Daripada Al-Khatib, daripada Bagharib, daripada anak buahnya tulis. Habib cakap tulis saja, kerjanya tulis. Lepas tulis, mereka ni semua akan meeting, malam tu meeting. Tengok siapa punya point lebih tinggi. Ada satu juru tulis untuk salin semua, collect semua poin-poin yang mana tertinggal semua, diperlengkapkan lagi. Jadikan satu buku. Tulis tangan. Mereka punya rekod ya. Jadi mereka semua ada macam-macam pesen. Kitab yang ditulis kerana nak menulis, kitab yang ditulis dari syarahan pun mereka tulis, jadi manfaat bagi orang-orang yang akan datang. Apalagi sekarang ada internet, ada apa, semua rakam dimanfaatkan ya. Begitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hakul muslim 'alal muslim sit. Fagila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasha hamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Artinya hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ada 6 perkara. Maka para sahabat bersembah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu wahai Rasulullah? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, jika anda menemuinya hendaklah anda memberi salam, paling tidak beri salam dengan mukmin. Dan beri salam sempurnanya ialah dengan beri salam wajah manis, genggam tangannya erat. Sempurnanya lagi ialah apa? Jangan kau lepas kecuali dia sudah lepas. Itu paling itu adab salam. Assalamualaikum dengan wajah manis
dan genggam tangan dia, salam tangan dia bersalaman dan erat dan tidak engkau lepas kecuali dia longgar baru kau lepas, begitu ya. Nak tambah lagi ialah ceria, kerana pada dalam satu pertemuan ada 100 rahmat. Satu rahmat jatuh kepada yang ceria, 99 rahmat jatuh kepada yang terlebih ceria. Begitu ya. Jadi kita kalau jumpa kawan, Assalamualaikum Haji, apa khabar? Lama tak jumpa. Waalaikumsalam. Kita dapat 99, dapat 1. Tapi susahlah kalau orang-orang alim ni, kiai-kiai, habib-habib ni, selalu kita kena trik tau. Nanti kita jumpa dia, kita mesti yang rakyat dia, apa khabar kiai, lama tak jumpa. Nanti dia punya salam dengan kita banyak mesranya, aku kalah tadi. Kangen lah lama orang ketemu, wiswi orang ketemu, tepuk-tepuk lagi sepat-sepat. Alamak, dia dapat 99. Allah. Dengan habib-habib pun gitu. Salaman dengan dia punya mesra dengan kita sampai goyang-goyang kepala. Waalaikum, sampai semua gitu. Allah. Dia mesti nak lebih punya ra'i pada kita. Salam dia, ucapkan salam. Assalamualaikum, wajah manis, salaman, erat tangan dia, begitu ya. Dan mesra mengalu-alukan dia, begitu ya. Baik. Jika ia mengundangmu, hendaklah memenuhi undangannya. Tak bagus ya. Kalau orang undang kita tak datang, tak baik ya. Undang datang. Kalau tak datang, buat orang suudzon dengan kita. Dan kita yang berdosa. Sama ada dia rasa kau tak berkenan dia. Kau ada salahnya. Sebab itu dia bukan kategori engkau bukan kategori dia. Sebab itu kau tak layak untuk didatangi. Kau tak layak didatangi. Ataupun dia menghinakan kau. Kenapa? Kau rasa dia tak layak, dia tak penting. Kalau kau datang bermakna dia memuliakan kau. Maknanya dia memuliakan kau. Jadi besarkan hati dia dengan datang. Kalau undang datang. Walau tak dapat banyak, sedikit, tak dapat dari awal, ujung pun jadi. Tak dapat full dari awal pun jadi, sekejap tapi datang sekejap. Jangan saudara muslim undang tak datang. Apa pun undangannya. Walaupun untuk makan roti kering sekalipun, kita bilang ya. Walaupun datang undang untuk apa sekalipun lah, majlis pengantin dah tentulah. Sikit khatan anak, sikit tahnik budak umpamanya, sikit ada bikin kenduri kendara yang orang tak umpama tau. Kita undang tak ada datang, sekali pun tak pernah datang. Tak umpama tu namanya ya. Tak umpama, tak bagus lah ya. Tak bagus. Macam bermusuh pulanya, padahal tak bermusuh. Nanti akan timbulkan suudzon dari kalangan orang lain. Kenapa dia tak berbaik dengan awak ke? Dia tu ada macam mana ke? Kan jadi orang kita kena tak ada apa-apa, dia sibuk agaknya, tapi takkan sekali pun tak pernah datang. Ya, tak baik ya. Jadi orang selalu memenuhi undangan saudaranya itu termasuk orang muslim yang bagus ya. Memenuhi undangan, apa jua undangan ya. Walau kecil, walau besar, walau dekat, walau jauh. Dari mana? China pun kalau kau lapang kau pergi. Begitu ya. Kalau kau lapang kau pergi. Tengok ya, nombor 1, nombor 2, nombor 3 kebanyakan dalam PKP kita tak dapat laksanakan ya. Nak jabat tangan pun susah. Senyum pun tak nampak. Nampak tak? Senyum ke tidak? Nampak? Kan tak nampak ya. Susah. Apalagi nak kunjung-kunjung kawan pun kita takut orang tak terima kita nanti ya. Kita mendoa nak telefon saya boleh datang pun tak enak. Nanti kadang dia orang yang cukup berjaga kan. Kita pun fahamlah orang berjaga ya. Dia nak bilang tak usah datang, nanti dia serba salah. Nak bilang datang, nanti dia susah macam mana ya. Ya aku tak tanya pun kadang-kadang. Tak tanya pun. Kalau diundang, Masya Allah, besarnya hati kita nak datang ya. Jika ia minta nasihat, hendaklah anda menasihatinya ya. Lepas tu kalau sahabat minta nasihat, kasih nasihat paling tidak ya. Haji minta saya nasihat, walaupun kita bukan juru nasihat sekalipun, apa-apa yang patutlah jangan lupa doakan saya selalu. Pun itu kena nasihat lah. Itu nasihat juga. Minta dia doakan kita tu kan ibadat namanya. Tak nasihat, saya tak pandai nasihat, tak apalah awak doakan saya selalu ya. Itu pun kira nasihat dah juga. Itu kita menggalakkan beramal. Amal apa? Amal doa. Jadilah amal doa. Tu pun dah kira nasihat lah juga. Dah kira nasihat. Jangan lupa doakan saya ya. Begitu. Tu kira minta nasihat. Minta nasihat ya. Kira minta nasihat. Kalau nasihat yang khusus, nasihat rumah tangga, nasihat apa semua, anak tak tahu, anak tak campur.
Dia minta nasihat, bukan suruh kau campur. Kasih nasihat apa yang patut. Kalau dia tak betul, kau betulkan. Kalau ada yang tak kena, kau patutkan. Jangan bimbang ya. Tidak Allah Ta'ala gerakkan dia padamu kecuali adalah padamu tu ada sesuatu yang boleh menguraikan masalah dia. Maka jangan dibalik tangan kosong. Jangan dibalik dengan hati yang hampa. Walau kita bukan juru nasihat sekalipun, paling-paling tidak dengar. Saya pun tak tahulah, tapi ikut pandangan saya lebih elok kalau awak sabar. Sudahlah. Pun boleh kan nak baik sabar dan banyak doa pada Allah Ta'ala. Itu paling-paling tidak. Itu paling-paling tidak ya. Anak tak tahu, anak tak biasa. Anak tak tahu. Tak genah tu namanya. Ada orang gitu takut sangat sampai gitu. Korang-korang tak nak involve lah orang punya masalah. Bukan suruh involve. Kadang-kadang kau dengar kau begitu saja, orang putih bilang lend your ears to him. Pinjamkan telinga kau untuk kau dengar saja. Kau bilang anti sabar ya. Jadi itu saja menjadi sejuk hati dia. Tahu tempat luahan dia. Jika ia bersin serta mengucap Alhamdulillah, hendaklah anda mendoakannya. Alhamdulillah yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Dia dengar yarhamukallah, kita ucap yahdikumullah. Ada lagi. Orang tadi kan semua doa dia hafal ya. Sampai 3-4. Seorang, aku tak hafal lah. Aku kasih kau duit sudahlah. Aku tak hafal lah. Dia pergi Madinah. Orang tu Alhamdulillah, dia yarhamukallah. Orang tu yahdikumullah, dia ucap lagi. Aku tak boleh nak jawab lagi. Aku tak tahu apa nak jawab. Ya, aku kasih kau duit berapa rial sebagai hadiah untuk kau. Sampai begitu ya. Kalau orang dia bersin, dia tidak Alhamdulillah, kita nak jawab apa? Kita Alhamdulillah, biar dia pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah kan. Kenapa bersin Alhamdulillah? Kalau menguap Astaghfirullah, kerana menguap dari syaitan. Bersin tu dari Allah. Apabila kita bersin, sistem badan kita semua, sel-sel kita semua yang tadi ada yang tak betul, ada yang tak elok, semua tu akan semua balik semula pada tempatnya. Akan semua mapan balik semula tempatnya. Kembali. Sebab itu lepas bersin kita lega kan? Lepas bersin kita lega. Maka kita ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting ya. Dan ini Alhamdulillah kalau cakap dia bersin. Ada kawan kita pulaknya dia rajin pantang dengan cakap Alhamdulillah. Yarhamukallah. Kita lepas makan aja Alhamdulillah. Yarhamukallah. Itu untuk bersin aja lah. Kadang apa khabar ni? Baik. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Takkan semua asal dia pantang dia dengar Alhamdulillah mesti dia Yarhamukallah. Untuk bersin punya Alhamdulillah Yarhamukallah. Atau Yarhamkumullah pun boleh ya. Dan jika ia sakit, hendaklah anda melawatnya. Orang sakit kena ziarah ya, tengok ya. Sakit apa ya? Sakit kanser stage 4 baru ziarah. Tak payah, sakit mata pun ziarah. Tapi kalau ziarah orang sakit, jangan terus sakit kau ziarah. Tunggu 3 hari dan masih tak nampak datang jemaah baru kau ziarah. Dan ziarah jangan lama-lama, ada waktu ziarah. Ziarah jangan waktu pagi, biasa orang sakit malam tak boleh tidur. Malam dia resah. Pagilah tu waktu dia nak lelap. Pagilah waktu dia nak lelap, kita jangan kacau dia. Nak ziarah dia waktu zuhur, macam waktu hospital lah tu. Pukul 12 dia dah bangun. Dan petang lepas asar, dia dah lepas makan tengah hari dia tidur, petang dia bangun. Itu. Dan paling lama 10 minit. Paling lama 10 minit. Dan ini adab-adab ziarah orang sakit. Paling lama 10 minit tanya khabar, bawa oleh-oleh sedikit, besarkan hati dia. InsyaAllah sembuh. Walaupun muka dia dah pucat dan nampak tanda-tanda lagi setengah hari aja ni, pun besarkan, mudah-mudahan panjang umur, sihat aja ya, insyaAllah sihat. Hatinya yang besar ya, hatinya yang besar. Allah Maha Pengasih, insyaAllah awak sembuh, insyaAllah ya. Cakap begitu, kita doakan dia biar hati dia besar. Jangan lama-lama. Dan kalau ziarah orang sakit nampak dia resah, jangan lagi kita lama-lama lagi, lekas-lekas kita minta diri. Dan kalau ada ziarah orang sakit di hospital, ada nurse, ada doktor, kau jangan kepo. Yang ada kepo dengan doktor terus dia pasang telinga nak dengar apa doktor cakap. Yang ada kepo tahan dia pergi tempat nurse. Macam mana sahabat saya tu, apa sakit dia, habis doktor nak buat apa? Kepo yang ada orang. Tak boleh, itu peribadi orang. Itu peribadi orang. Kalau ada doktor kita terus apa doktor nak cakap semua, tak apa saya tunggu luar. Haji diskus dengan doktor dia, saya tunggu luar. Jangan kepo. Yang ada orang makin nak dengar makin pasang telinga. Kan kita tak sedap entah ada sakit dia, entah peribadi dia, korang dengar aku tak bagus. Yang ada orang kepo. Kepo. Dan jangan lama-lama ziarah orang sakit lepas zuhur sampai maghrib. Allah. Orang sakit tu nak rehat, dia nak golek gelantang, nak apa, kadang nak buang air, nak apa, kan tak biasa ya. Dia pulaknya kena entertain kau pulaknya. Allah. Nanti beli makanan, beli rojak, beli apa makan depan katil. Tak bagus itu macam, tak bagus. Kecuali orang yang memang orang sakit tu mesra dengan dia, anaknya, suaminya, kau janganlah balik. Tu datanglah. Tu hari-hari kena datang dan hari-hari kena
layan, kena bersama ya. Itu orang sakit ya. Dan hendaklah melawatnya jika ia mati, hendaklah anda turut hantar jenazahnya ke kubur. Ini sebab kita bilang ya, bukan kalau mati tu jam meninggal dunia tu jam panggil tukang mandi kafan, tak elok ya. Yang ada orang matinya maghrib isyak dah ke bumi, tak elok ya. Kasih peluang orang ziarah. Sebab orang mati kena ziarah kok, dia boleh tuntut kita, ya Allah kenapa fulan tak ziarah aku mati. So hak dia, hak dia ya, dia boleh tuntut. Macam mana kita nak ziarah? Baru kasih tahu ia dah diangkat pun mayatnya. Baru dapat tahu dah diangkat. Macam mana? Dia meninggalnya di Parit Sepadan, kita dekat Parit Raja dapat tahu dah diangkat, tak sempat nak ziarah pun. Kena tunggu siapa-siapa yang dia biasa raikan, siapa-siapa yang orang tu meraihkan dia. Ketika meninggal dunia pun kasih peluang orang tu. Siapa? Sahabat andainya rapat. Siapa jiran tetangganya? Siapa sepupu-sepupunya? Siapa besan-besannya? Ya? Kena tunggu. Senang cakaplah kalau kita sini orang KL datang. KL datang lambat sangat tak? 3 jam aja lah, kan tak lama. Dia bilang jangan sampai 2 waktu. Maksud 2 waktu tu bukan 2 waktu sembahyang. Kalau mati malam, besok siang jangan tunggu malam lagi, tunggu siang lagi. Mati malam, besok siang angkat. Kalau mati pagi, petang angkat, ataupun malam ke bumi. Dan ke bumi malam boleh tak? Tak ada masalah. Ke bumi malam tak ada masalah, tak ada makruh. Tapi afdal siang. Kenapa siang? Siang tak perlukan lampu. Malam perlukan lampu. Satu kerja. Sama malam hati orang tak selesa berada tanah kubur. Kita bolehlah, kita Pak Imam Eksin datang orang dah ramai baca doa. Cuma seorang-seorang. Yang orang sampai tersandung-sandung nisan tau, yang datang tukang pasang set lampu tu, nanti dia nak gulung wayar semua tu orang dah tak ada, sampai tersandung-sandung nisan semua. Kan seram kat tanah kubur pulanya ya. Allah. Jadi takut. Jadi siang dengan malam tak ada makruh. Siang lebih afdal. Siang lebih afdal, lebih mudah pengendaliannya. Sianglah, pagi mati itu begitu ya. Jangan kalang kabut sangat. Kasih peluang orang berziarah sama dia, orang bertakziah di keluarganya. Khususnya keluarganya, anaknya, kadang kebangetan, anaknya dah sampai air hitam tol, bapaknya tak ditunggu angkat juga. Tengok-tengok kat kubur sekejap gitu. Tak boleh ya. Di antara hak-hak yang dituntut melakukannya antara seorang muslim dengan muslim yang lain ialah memperbanyak nasihat mengenai urusan agama. Betul ya. Ajak pergi kuliah, ajak pergi sembahyang. Kita jangan segan ya, kalau kita dalam office kita ada kawan-kawan yang tak sembahyang, ajak ya, ajak. Makan ajak dia ikut tak? Kau nak cari seluar pergi shopping, ajak dia ikut tak? Ikut. Sekali-sekali ajak dia sembahyang. Kau tahu dia tak sembahyang punya orang. Ajak. Tak payah ceramah. Saudaraku, marilah kita menunaikan rukun Islam. Tak sembahyang anda akan berdosa. Tak payah ceramah dengan dia. Yuk kita pergi sembahyang. Kau pergilah, aku nantilah. Pergilah. Tak sembahyang berdosa tau kata orang Islam. Kau jangan bimbang, kau sembahyang, kau ikut aja begitu. Boleh. Baru-baru nak masuk tempat sembahyang macam berusaha masuk kampung, lengak-lengok, tengok dia ingatkan orang semua tengok dia. Dah lama-lama nanti dia berterima kasih, dia syukur kita ajak dia sembahyang. Ada maulid, ada apa, malam ni dia, ayo ikut. Yang ada kita tak nak. Kalau kita ajak dia punya besar hati, aku pun dia ajak. Belum tahu dia nak ikut tak ikut, ajak, insya-Allah dia ikut. Kau tak ajak macam mana dia nak ikut? Ajak, khususnya sembahyang. Perhatikan kita punya office colleague kita punya kawan-kawan, asal waktu sembahyang tak pernah nampak dia sembahyang. Kan nampak? Tegur. Sembahyanglah, jangan tak sembahyang, dosa tau. Sembahyanglah. Begitu ya. Kena tegur biar ada orang ikut cakap kita, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Kita menyelamatkan Nabi berguna kawan, tak gunakan kawan pergi kantin makan sama-sama. Sembahyang tak pernah ajak, kena ajak. Apa yang ada kita rasa lebih dalam bidang agama, ajak. Apa yang kita berasa dapat manfaat sudut kerohanian, ajak sama dia bersama ya. Membantu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa kepada Allah serta mengajak untuk berbuat ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan seru sekalian alam. Kena ajak dia supaya taat kepada Allah. Apa-apa saja perkara yang tentang kemanfaatan, ajak dia ya. Tak payah syaratkan dia, kau kena pakai kain tau, songkok kau pun kena putih tau, kena gini tau. Tak payah, ajak aja dia nak pakai apa suka hati dia. Nanti lama-lama dia tahulah nak menyesuaikan keadaannya. Ajak saja biar hati dia minat, dan hati rasa dia rindu nak datang lagi. Dia rasa seronok pulaknya. Biar dia datang lagi ya.
Di antara hak-hak yang terpenting ialah menutup keaibannya. Betul ya? Kalau kau nampak aibnya, tutup. Jangan kau nampak aib dia kau cerita. Jangan nampak aibnya, tutup. Kalau orang tanya lagi pun, awak kawan baik dia kan? Kata anak dia kena tangkap makan dadah je. Tak, saya tak dengar pulanya. Dia tak dengar. Saya tak ambil hal, tak ada apa-apa. Awak doakanlah mudah-mudahan selamat semua ya. Mudah-mudahan keluarga awak pun selamat. Sudah. Begitu ya. Jangan buka aib kawan kita. Jangan buka aib kawan kita. Kita buka aib dia. Itu khianat namanya. Kau bersahabat dengan dia tetapi belakang dia kau buka aib dia. Kau itu tak bagus ya. Kalau ada orang membuka aib orang, itu akhlak tak bagus punya orang. Kau jangan rapat dengan orang itu. Kau jangan rapat dengan orang itu. Orang yang suka buka aib orang itu bukan baik. Walau dia bilang anak ni saleh, anak ni ustaz, anak ni kiai sekalipun, bukan. Kalau akhlaknya begitu ya, kau jaga-jaga sekalipun ya. Tiada orang ada authority untuk buka aib orang. Rasulullah tutup aib sahabat lagi ya. Dia itu meringankan kesusahannya. Kalau sakit paling tidak dinasihati, kalau kewangan dibantu, kalau ada kerja-kerja rewang apa semua kita rewangi sama-sama kawan kita ya. Membantunya dalam segala perkara penting dan perlu. Perkara penting untuk dia yang tak boleh tidak bikinkan dia. Apa sajalah. Kadang ada kawan kita tak pandai kereta. Kawan kita pandai. Dia nak tengokkan kereta nanti dah patut servising ke tidak ke apa ke. Senang hati aku. Kawan aku ada ambil berat juga. Kat rumah kita ada mesin apa ke apa. Dia nak cek kan tak rosak ke apa. Yang penting-pentingnya kan yang ada kawan kita ambil berat pada kita. Besarnya hati kita ya. Besarnya hati kita. Memenuhi segala hajat dan keperluannya, menghapuskan duka nestapanya. Tengok kawan kita dalam keadaan duka nestapa, bergundah gulana, hiburkan dengan dia. Paling penting dah ada cerita, duduk teman dia buat, beli goreng pisang, makan sikit, dapat terobat hati dia, khususnya baru meninggal, orang baru meninggal ahli keluarga ya. Takziah tu namanya 3 hari, tak boleh lebih ya. Dan kalau kau dah takziah, jangan ulang takziah ya. Lepas 3 hari dah jangan sebut lagi. Datang rumah dia, temankan dia, macam mana kau, sihat. Jangan cakap pun pasal kematian, jangan. Lepas 3 hari dia dah mulai settle down. Kau datang pula, ingat awahnya ya, dia nangis lagi. Alamak, kau menambah. Kadang-kadang kita benci tau yang orang. Asal dia datang, dia suka tengok aku berlinang air mata. Mesti dia nak buat babak-babak sedih dia. Teringat arwahnya ya, kita duduk masih sama dengan kita gini. Teringat kita duduk sini, duduk polis motosikal dah tak ada lah, mesti muda pula mati ya. Macam mana nanti ya, boleh Allah kalau anak. Alamak, dia pula cerita gitu. Itu orang tak berguna, halaukan sudah kau balik. Kau buat aku sedih duka cerita pula je. Kan dia tengah gitu datang buat cerita lain semua. Malam ni masjid ada maulid tau gitu. Iya ke? Ada ustaz dari Johor datang ceramah umpamanya ya. Kasih hibur dia hati sikit begitu gini. Bawalah apa goreng pisang apa makan dengan dia. Liburkan hati dia, hiburkan hati dia. Membelanya jika teraniaya. Dengar orang cakap buruk menganiaya dia bela. Jangan kau iakan, jangan kau tu aniaya namanya. Nampak dia orang bela dia, anak tak campur, anak biarkan. Bela dia. Jadi orang tu jangan pengecut sangat. Orang kutuk kawan kita, orang tuduh kawan kita, kita konon-konon tak nak campur ke apa. Anak pun tak tahu, lepas tangan. Bila tak ada, bukan begitu haji duduk perkaranya. Orang tu tak ada apa-apa, itu saja yang salah faham. Dia tak ada apa-apa. Jangan begitu, jangan ikutkan. Entah anak tak tahu, pengecut. Tak kawan kau tak ada apa-apa, orang kutuk, orang buat cari hal dengan kawan kau, kau bukan nak bela, kau lepas tangan saja gitu. Cakap sajalah. Tak ada, dia tak begitu haji. Awak tak usah cakap gitu, siasat betul-betul. Tak adalah, anak rasa dia tak begitulah. Dah lah, pedulikanlah. Tak adalah, dia dengan ente kan baik, takkan dia nak begitu. Kadang-kadang orang cakap bela kawan kita ya. Jangan biarkan orang nak kutuk kawan kita semua. Kita tak bela dia, kita serahkan. Itu anak-anak tak tahu, itu tak tahu. Anak tak tahu, itu bukan anak. Alamak, itu dia tak bela kawannya, dia mendedahkan kawan dia kepada dia, bahaya. Itu tak punya kawan, tak payah buat kawan sudah. Tahu gitu. Dia pula meletakkan kau dekat tengah-tengah, jadi bahaya pulanya. Orang anyai kau, dia pula menampilkan engkau untuk dianyai orang tu lagi. Dia mendedahkan kau lagi.
Menolongnya jika lemah. Kalau dia lemah satu apa perkara pun, lemah kesihatan badannya, lemah kewangannya, lemah fikrahnya, lemah pengalamannya, dalam apa sekalipun kita bantu dia, Kita ada pengalaman mantu. Dia baru pertama kali nak mantu. Kita ada pengalaman mantu lama, banyak. Nasihatkan dia. Begini. Dia baru nak mantu. Kita dah biasa berbiasa dengan orang Melaka, tata caranya lain, adatnya lain. Dia baru nak berbiasa dengan orang Melaka. Kita bantu, sana adatnya begini, caranya begini. Jadi dia tahu apa sajalah. Kita bantu dia dengan yang boleh memudahkan dia. Banyak ya hak-hak sahabat kita rupanya ya. Dan ini semua kau tak boleh tunaikan kalau kau tak ada sahabat. Kau tak ada sahabat, kau tak payah tunaikan ini semua. Dan tak ada sahabat. Tapi kalau ada sahabat, pahalanya besar. Tunaikanlah hajatnya, tunaikanlah keperluannya, jalinlah dengan dia. Meringankan beban hidupnya. Kalau dia memang orang yang susah, ringankan bebannya ya. Menghormati yang tua dalam bersahabat. Kita sahabat kan ada yang muda, ada yang tua. Kalau yang tua walaupun sahabat, jangan anggap macam member, guyon sama-sama. Jangan. Kalau kita dah sahabat dengan orang tua, makan sama-sama ke gitu, dengan alah Pak Haji ni gitu, gurau-gurau. Jangan. Adab-adab kalau dengan orang tua. Memang kawan dengan sahabat, tetap sahabat-sahabat. Salam cium tetap salam cium. Hormat tetap hormat, minta tegur tetap minta tegur. Pak Haji nasihatkan saya sikit Pak Haji, sahabat sesuai dengan umur dia ya. Jangan kau anggap macam member kau, ajak guyon, ajak sama semua gitu, kacau-kacau. Tak boleh kau ngajar dengan orang tua, tak boleh begitu ya. Kena hormat walaupun sama-sama sahabat ya, walaupun sama-sama. Apa pendapat Pak Haji? Boleh tak Pak Haji? Pak Haji lebih pengalaman. Apa kata Pak Haji? Begitu. Umpamakan dia. Orang tersebut parwahkan dia. Jangan tak parwahkan orang tua. Begitu ya. Jadi umpamakan orang tua. Masuk utamakan orang tua. Kalau saf awal, jangan orang muda berbuat masuk saf awal, biar orang tua masuk saf awal. Sembahyang Jumaat awak dah datang pukul 10 pagi, kata imam setahu tengok belakang ada pak cik orang tua, kedepankan dia, awak ke belakang, awak dapat pahala saf awal awak tak kurang pahala awak dapat lagi ekstra memuliakan orang. Nak salam-salam imam beratur, tengok belakang awak orang tua, awak gostan pak cik ke depan pak cik, sampai begitu ya. Begitu. Nak masuk masjid, awak nak masuk, ada pak imam, ada orang tua masuk dulu, awak masuk belakang. Makan dalam talam, jangan jamah dulu kecuali yang paling tua dah jamah. Kalau dalam talam ada sayyid dahulu. Kalau ada ustaz dulu. Kalau ada penghulu, wakil rakyat ke apa, dia dulu, orang diketuakan orang. Kalau kita sesama kita, yang tua dahulu, jangan kita jamah kecuali yang tua sudah jamah. Begitu ya. Kita sampai makan pun kita mendahulukan dia, apapun kita dahulukan dia. Dia orang tua, sahabat, tetapi tua dia tu kita umpamakan ya, kita kedepankan. Sembayang dalam saf, orang tua sembayang pakai kursi. Mentang-mentang dia dah tua, sakit kaki, jatuh standard, sembayang belakang sekali. Jangan. Dia imam pencin ke, ustaz ke, jatuh kaki, sakit kaki tak menjatuhkan martabat dia. Depan sini, kursi taruh depan sini. Layak dia begini. Kadang orang tanya tahu, ustaz, orang sembahyang duduk boleh sembahyang sini ke? Dia tunjuk. Bukan sembahyang sini pun boleh. Jadi imam pun boleh. Rasulullah sembahyang uzur, Rasulullah duduk. Sahabat mula-mula kalau awal Islam, Rasulullah kalau sakit tak berdiri, Rasulullah duduk, signal sahabat semua duduk. Semua sembahyang ikut imam. Kemudian hukum tu mansukh. Rasulullah uzur, Rasulullah duduk, Rasulullah signal sahabat, diorang stay berdiri. Rasulullah sembahyang duduk. Itu sebagai contoh, kalau imam duduk, makmum diri boleh, boleh, tak menjadi masalah. Ustaz, orang sembahyang duduk boleh sembahyang sini ke? Dia tunjuk sejarah. Sini pun boleh. Dia gini kita pun ginilah juga. Begitu. Boleh sembahyang sini ke? Sini pun boleh. Begitu dia. Orang kan tunjuk pakai mata aja kan. Kita pun tunjuk pakai mata jugalah. Begitu. Ini semua kita cakap tu gaya ketika jumpa orang tu bertanya tau. Nak tunjuk-tunjuk sini boleh tak? Sini boleh. Itu signal gitu ya. Habis tentang dia sakit kaki aja jatuh standard kat belakang. Padahal imam pencin tu, ustaz tu semua, kiai tu tak boleh. Tak, tu nama sebenarnya tu kurang ajar dengan orang tua. Tak boleh ya. Berbelas kasihan terhadap yang muda, yang kecil, yang lebih muda pada kita. Al-maklum orang muda, kadang pakaiannya tak kurang rapi. Kadang maklum orang muda, dia tengah bekerja, kerja dia, pakaian dia tu dah bagus, dia hadir majlis, ada mesyuarat ke, ada kenduri ke, ada kuliah ke, dia mampir, ya apa, tak ada apa-apa masalah. Mesra, jangan macam banyak sangat. Dan tadi datang baju jangan lupa gini ya, jangan gini ya. Tak adalah, dia datang dah cukup bagus dah tu, alhamdulillah. Termasuk yang kecil, yang muda tu yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil saya nak marah je anak orang. Lepas tu kita kalau kuliah-kuliah orang bawa anak, saya biarkan asal jangan dia pekik-pekik sangat. Kita yang tukang cek lah, kita yainya yang tukang marah.
Kesian mak bapak dia nak belajar tak ada yang jaga, bawalah asal jangan dia panjat-panjat bahaya, pecahkan lampu ke apa semua bahaya. Dia tengok budak-budak nak jalan nak lari sekali. Dia budak dia boleh lari, orang tua jangan lari-lari. Orang tua tengah kuliah itu kau pusing-pusing aku marah. Kadang-kadang budak-budak dia tak apa, dia nak pakit-pakit pun tak apa. Kau ignore saja, jangan tengokkan dia. Begitu tengok kan seronok dia, happy. Dan dia datang ni bukan seorang tau. Dia datang ni dengan tulang sulbi dia, anak dia, cucu dia, cicit dia pun ada dalam zuriat dia tu, dia bawa sekali. Kita ni suka datang masjid pasal kita pernah satu masa dulu ikut yai kita dalam tulang sulbi dia. Yai kita datang kuliah, kita ikut dalam tulang sulbi, kita dengar saja. Kemudian kita ikut bapak kita dalam tulang sulbi bapak kita. Sekarang kita jadi suka kerana pada satu zaman berapa keturunan dulu pun aku pernah ikut atuk moyang aku dalam tulang sulbinya. Turun temurun. Ini dia suka begitu, tengok dia terlari-lari semua. Biarkan. Nanti saya tukang jagalah, kita yang ustaznya tukang jaga. Korang bayar, jangan bising-bising. Dia begitu jadilah. Termasuk yang kecil-kecil sekali kita muliakan semuanya tu. Satu hari jadi ulama besar ni, dia boleh fatihahkan kita ni, dia boleh beri syafiat kat yaumil akhir sekalipun. Kau pandang dia budak kecil saja. Satu hari ulama besar. Kau haraplah mudah-mudahan kabul. Kau harapkan mudah-mudahan kabul. Bengking tu orang tua dengan budak-budak segini je. Kesian orang saya nak dimarah je. Tiada menyusahkan seorang muslim yang lain, tiada menyia-nyiakannya atau menghinanya atau memandang rendah terhadapnya. Terhadap orang, jangan menyusahkan dia, jangan buat dia payah. Boleh ambil anak, boleh hantarkan anak ini, tolong bikin ni. Jangan menyusahkan dia, tak ada sikit kita gesa dia. Jangan sahabat kita sampai dirasa dia terhutang dengan kita, dia terasa berat dengan kita. Kalau perlu nak minta tolong dia pun kasih dia chance relax saja. Minta boleh berikan saya ini. Bila-bila dia lapanglah ya. Jangan sampai dia rasa dia kena terbeban lantaran kita. Jangan menyusahkan seorang muslim yang lain dan menyia-nyiakannya. Ada majlis yang lain dipanggil kok dia tak dipanggil. Ada nak pergi sana sini, dia orang lain dibawa kok tak ada dibawa. Jangan semua sekali. Dia lama tak datang, tanya apa khabar. Jadi tak dia datang tak datang pun aku tak peduli, tanya khabar. Jangan menghinanya. Kau tak raikan dia di depan kawan-kawanmu, kau menghinakan dia. Orang kita tahu dengan kita rapat dapat member dia saja, tak guna kawan dengan orang gini. Pengalaman kita lah ya, kawan dengan orang-orang yang sederhana lah ya, tak pernah mengecilkan hati kita tu. Dia dengan kawan dia ke, tak dengan kawan dia ke, dengan kita mesra. Tapi kalau kawan dengan orang-orang tertentu, ketika tak ada orang dengan kita bukan main, empit, tanya itu, tanya ini. Ada member dia saja calang kita ujung jari aja. Dengan member dia saja. You macam mana? Dengan kita tak tumpama langsung. Hati kau lah, mana aku standard aku tak sampai. Ya sudahlah. Ya. Itu kita dah menghinakan kawan kita. Jangan ya. Dengan kawan ni sahabat saya ni begini nama fulanya apa ni kau rasa. Yang satu dengan necktie, yang satu dengan simple. Sama sahabat kau, sama-sama kau raikan, sama-sama kau muliakan. Tiada mencaci seorang muslim atau mengejeknya, mencaci orang muslim. Macam mana orang ikut gini? Apa asal kok gitu? Itu mencaci. Mengejek ikut cakapnya. Kita tahu yang orang cakapnya gagap. Kita nak gitu cakap, kita nak cerita orang bulan cerita sama aku, kita pun ikut cukupkan gagap dia. Yang ada nada suara dia ke gitu ke, kita pun gitu ejek dia. Nampak kawan kita datang, kaki dia terlingkut-lingkut. Terenjut-renjut datang, wah, itu semua tu mengejek muslim. Jangan ya, jangan menghinakan kawan kita. Mengejek-ngejek tu tak bagus ya. Lagi call people by names, no good. Panggil kita by names pakai itu. Panggil orang kambing, unta. Yang orang kan gini, ada kan suka panggil orang itu. Dia ni betul-betul macam unta lah, dia ni betul-betul macam keldai, kurang hajar sekali. Yaumil akhir Allah Ta'ala panggil dia, kau tengok ini keldai ke, ini kambing ke? Allah Ta'ala jadikan dia manusia, kau sebut dia begitu. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala tak terima. Dia ciptaan Allah sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan sebab kejadian, kau bilang dia kambing, kau bilang dia unta, yang orang panggil babi lagi yang adakannya. Allah Ta'ala tanya, dia unta ke, dia kambing ke? Jangan panggil orang, don't call people by names. Tak bagus sekali. Gelaran-gelaran yang terpuji tak apa. Wah, datang tauqir kita, datang saudagar kita,
datang kita punya penasihat kita, datang kita punya berdahari kita. Semua tu yang membahagiakan dia. Tak apa. Tidak menipu seorang muslim yang lain, ya. Tidak menipu seorang muslim yang lain. Tak bernama muslim tak boleh tipu muslim, baik dalam jual beli, baik dalam apa sekalipun, ya. Baik dalam alasan sekalipun. Kalau kau tak dapat datang, kau diam aja sudah. Jangan buat pura-pura. Anak tak dapat datang lah, anak sibuk lah, anak demam lah, pakcik pingsan lah, semua alasan. Jangan kasih alasan, ya. Kalau kita kasih alasan, kita ada buat kesilapan tau. Umpamanya lah, kita dapat kesilapan. Umpamanya lah, saya datang sini, saya datang lambat lah, setengah jam baru datang. Minta maaf ya, saya lambat tuan-tuan sekalian, ya. Saya buat cerita, ada dayo. Padahal dayonya tu pun aku boleh elak punya. Orang maafkan kita kerana disangka kita ada dayo. Padahal dayo dah balik lama dah. Kita ada tamu, maka kita bilang dia, orang maafkan kesalahan kita dengan alasan kita beri, kita ada tamu. Padahal alasan tu tipu. Kerana alasan tu tipu, maka maaf tu pun tak valid tau. Maaf tu pun tak valid. Bermakna kesalahan kau belum termaaf, kelembatanmu tu belum termaaf, dan alasanmu tu kiranya alasan palsu dan kau dapat dosa bohong. Dan biasanya sebab itu tanda-tanda munafik, kalau janji mungkir, kalau cakap bohong, kalau beri amanah khianat. Biasanya orang kalau ada satu ada tiga-tiga. Contohlah kalau ustaz sudah mengajar gini, amanah. Dia datang lambat, dan kalau dia bilang kuliah zuhur tu kuliah zuhur, dia datang lambat tu bermakna dia tak tepat janji. Kemudian terpaksa dia bohong. Dah dua sifat munafik. Ketiga, apa tadi kita bilang? Mungkir janji, amanah, dan khianat. Amanah diberikan, kau tak datang. Itu khianat tu namanya. Itu nama tidak amanah. Tidak amanah. Tidak laksanakan tugas tepat pada waktunya. Tak laksanakan dengan sepenuh sungguhnya. Itu khianat tu. Iaitu tiga-tiga ada. Biasanya kau tengok, orang ada satu, ada tiga-tiga. Baik, yang munafik satu kan? Yang munafik satu. Dia ada tiga ciri-ciri. Dia ada ciri-ciri. Orang suka tahu, sikit-sikit kasih alasan. Ada itu dalam apa cerita, kau nak buat lagi apa cerita, kau nak buat lagi. Tak payah cerita lah, cerita kau pun aku tahu palsu. Mesti nak buat cerita, nak buat kasih cerita palsu. Janganlah, tak payah buat cerita palsu pun tak apa. Tiada mendengki seorang Muslim. Dengki itu apa? Apa nikmat dia dapat kau tak suka. Kan ada kawan baik tau, best friend, dia dapat naik gaji ke, dapat kereta baru saja, hati kau tak senang saja. Itu dengki tu namanya. Itu dengki namanya, ya. Itu nama dengki. Mendendam perasaan dendam terhadapnya. Dia pernah terkacau kau ke apa, rupanya dendam. Aku ingatkan kau rupanya kau masih simpan perasaan. Yelah, kau ingat tak kau pernah buat aku gitu dulu? Aku minta maaf lah, aku pun dah tak ingat benda tu. Kau masih simpan rupanya. Jangan. Forgive and forget. Tak ada apa-apa, dia tak ada salah dengan aku, dia tak tersilap, dan tak apa-apalah, tak menjejas aku apa pun, dia tetap sahabat aku. Atau menyangka sesuatu yang tidak baik terhadapnya, suudzon terhadap kawan kita. Sangka baik saja, jangan sangka yang tak baik, ya. Hendaklah mengambil berat terhadap urusan kaum muslimin, berasa gembira ketika mereka senang, dan bermuram durja ketika mereka sedang di dalam kesusahan. Itulah tugas orang-orang salih. Itulah tugas wali-wali Allah yang sebenarnya. Walaupun mereka dalam lemah, punya prihatin terhadap umat. Agaknya dia kalau ada orang ada jawatan tu, selamat orang di bawah dia semua tu. Dia punya prihatin terhadap umat, umat punya senang, umat punya susah. Dia punya prihatin, Masya Allah. Kadang-kadang orang yang patut prihatin pun tak prihatin macam dia. Kok dia boleh prihatin? Tanya hal ehwal sana macam mana, tanya hal ehwal sini macam mana. Dia punya ambil berat tentang umat Muhammad. Allah, rumah tu ambil berat sekali, padahal dia tak ada apa-apa. Semua beyond his capability, beyond his control, beyond his power. Tapi dia punya concern dia tu, Allah, concern dia tu, kalau kelah lah orang gini yang jadi pengurus, beruntung orang di bawah dia. Dia tak jadi pengurus pun dah beruntung orang yang menjadi kawan dia. Apalagi kalau dia yang menguruskan orang-orang di bawah dia, beruntung sekali. Ambil berat sekali hal ehwal masyarakat muslim. Apa yang tak kena dia punya risau, dia punya doa,
dia punya geram dengan orang kacau orang Muslim. Dia tahu orang-orang jahat ada buat plan terhadap orang Muslim, dia punya geram. Kalau dia nak cekek, dia nak cekek. Dia punya geram. Yang orang ada power pun tak nak geram. Begitu ya, orang-orang ini semua tu cukup ambil berat terhadap hal-hal orang Muslim. Tak terima orang Muslim berkata, tak terima. Walau di mana penjuru dunia sekalipun, orang Muslim dia apa-apakan, dia tak terima. Hendaklah mengharapkan sesuatu yang baik bagi mereka sebagaimana ia mengharapkan bagi diri sendiri, dan membenci sesuatu yang tidak baik bagi mereka sebagaimana ia membenci untuk dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tiada sempurna iman seseorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dia suka orang beri dia kebaikan, dia beri saudaranya kebaikan. Dia suka orang tak kutuk dia, dia jangan kutuk saudaranya. Dia suka orang terima alasan dia, dia pun terima alasan saudaranya. Dia suka orang tak korek-korek aib dia, dia pun jangan korek-korek aib dia, sahabat dia. Dia suka kalau orang tak tampal aib dia, dia pun tampal aib saudaranya. Begitu ya. Dia suka orang bantu dia, dia pun bantu saudaranya. Ya, begitu ya. Dia tak suka orang anyaya dia, dia jangan anyaya saudaranya. Dia suka nama buruknya tu dia bela orang, maka dia bela nama buruk saudaranya. Begitu ya. Sahabat-sahabat gini, tak payah sahabat ni pujilah, Allah puji kau. Allah put your name under arash Allah Subhanahu wa taala, kerana kebaikanmu terhadap saudaramu. Itu pentingnya ya. Itu yang syaitan dengki. Syaitan selalu nak buat kita gaduh dengan kita. Syaitan selalu nak buat kita suudzon dengan sesama kita. Kerana kalau kita clear bab sahabat, kita dapat makam tinggi, dapat dinaung bawah arash Allah Ta'ala. Kita boleh jawab soal kubur, wa man ikhwanuka. Kalau tidak, tak boleh terjawab, tak boleh apa semua ya. Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Rasulullah cakap begini, Rasulullah tasbih. Tasbih ketika ini harus, kerana Rasulullah pernah tunjukkan begini ya. Seorang muslim bagi muslim seperti binaan, menguat satunya terhadap satu yang lainnya. Jadi kuat. Tiang kuatkan atas gelegarnya, gelegarnya kuatkan bumbung, bawahnya sekali foundationnya, begitu ya. Jadi itu semua saling kuat menguat antara satu sama lain ya, antara muslim. Sabdanya lagi, man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak pernah concern, tak ambil berat terhadap urusan mukmin, dia bukan di kalangan mereka. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang ya. Siapa tak ambil berat, tak concern hal muslim, apalagi engkau jadi tali barut orang jahat untuk menyusahkan orang muslim, siap engkau. Orang tu tak mampu nak bela diri dia, kau jangan bimbang, ada Tuhan dia yang takbir dia. Kalau kau sampai kau menyusahkan orang muslim, apalagi kau nak menyanyiakan dia, apalagi engkau jadi tali barut orang jahat untuk nak menyusahkan orang muslim, siap engkau. Siap engkau, Allah Ta'ala bela kau. Dan orang muslim itu tak tahu nak terbikin apa-apa. Don't worry, Allah is always there to save you. Nanti tahulah Allah Ta'ala nak kerjakan hamba-hambanya yang derhaka. Orang muslim ni istimewa tau. Orang muslim ni istimewa, dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia tidak menyembah yang lain, dia mempertuhankan Allah, dia mensyukurkan, dia nampak Allah tu maha kuasa, dia nampak Allah tu wujud, dia nampak Allah tu esa. Maka Allah Ta'ala sayang dia, Allah Ta'ala bela dia. Kau nak sembarang dengan dia, Allah beri dia makan. Kau pun Allah Ta'ala beri makan. Allah beri dia makan, Allah beri dia minum, Allah sediakan syurga untuk dia. Kau berani nak kacau dia, hati-hati engkau. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, jangan sampai sanggup kita jadi tali barut orang jahat untuk menganiaya orang muslim. Siap engkau. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.